Oh, you Ah, cannot get Ustaz. Assalamualaikum it's ringing. Okay, Ustaz is there, Okay. Thanks. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan ada buat ulang kaji ya. Seminggu dah bagi peluang. Dan kalau masih ingat pada minggu lepas antara topik baru yang kita bincang ialah tentang musanna ya, yakni dual ya. Noun tapi dalam bentuk dual. Sebab dalam bahasa Inggeris kita hanya ada singular dan plural. Tapi dalam bahasa Arab kita ada singular satu, kita ada dual ya, ataupun dalam bahasa Arab kita panggil musanna. Nanti Ustaz akan tunjuk lebih detail. Dan kita ada plural ya. Jadi dia ada sedikit perbezaan ya yang kita kena ambil maklum. Dan insya-Allah Ustaz akan share ya terus kepada perbincangan kita pada minggu lepas. Kalau masih ingat ya, kita ada ambil contoh beberapa perkara ya, antaranya adalah Al-Qarnain kalau masih ingat lagi ya, Al-Qarnain. Dan perbincangan kita itu berkait dengan ayat yang ada dalam surah Al-Kahfi ya. Jadi kalau masih ingat, ini yang Ustaz dah share pada minggu lepas. Okey, kalau masih ingat ya, ingat lagi kita ada zu ya, ada za dan ada zi. Ini special noun lah. Ya, ini noun yang sangat special dalam Quran yang tidak pakai tanwin ya, dan dia tidak boleh tidak boleh biasanya tak letak alif lam di depan dan tidak ada tanwin. Ya, jadi untuk melihat contoh, kita dah tengok contoh dalam Surah Al-Kahfi ayat 83, Auzubillahi minasyaitonirrajim wa yas'alunaka an zil qarnain. Ini permulaan cerita Zulkarnain dalam Quran, kisah yang keempat ya, yakni kisah Zulkarnain berjaya membina tembok ya yang mengawal ya aktiviti dua kelompok manusia yang dipanggil sebagai Ya'juj dan Ma'juj ya, bukan dua manusia ya, tapi dua kelompok manusia, dua kabilah, dua kaum ya. Jadi di ayat 83 kita jumpa Zi Al-Qarnain yang Ustaz merahkan ni, Zi Al-Qarnain. Jadi kalau Zi di sini dia adalah genitive noun ya, dia genitive noun sebab dia datang selepas particle of preposition ya, ada 9 kan. Jadi kita ada an ya. Jadi an salah satu daripada 9. Jadi selepas preposition biasanya dia genitive lah ya. Biasa baris bawah ya, tetapi di sini tak nampak baris bawah pada hujung dia. Kita nampak ya saja. Ya, Zulkarnain boleh, Zalqarnain ya kalau dia accusative objek, kalau dia jadi noun selepas preposition Zilqarnain. Ini kita dah bincang pada minggu lepas. Ya. Kalau kita boleh sebut sekali lalu ya, wa yas'alunaka, wow macam biasalah ya, dia partikel tapi dia bukan preposition ya. Sebab ada yang mungkin salah faham, dia ingatkan preposition. Partikel tu mesti preposition, tak. Partikel boleh preposition, ada 9, dan partikel juga ya, termasuk connector. Ya, sentence connector. Sentence connector macam wow itulah, dan ya. Kadang-kadang wow itu datang dalam bentuk kita panggil sumpah ya, wal asri, demi masa. Dia bukan makna dan lah. Kita tak jumpa lagi ya. Kemudian yas'alunaka kita tak belajar secara detail, dia adalah plural ya. Dia plural sebab ada waw nun di belakang, dan oleh kerana di depannya ada salah satu daripada 4 huruf ya, ada alif, ada nun, ada ya ataupun ada ta ya. Saya dah sebut Anita kan. Ada hamzah ya, hamzah atau alif, ada nun, ada ya, ada ta. Di sini dia ya. Formula dia Anita, hamzah di atas alif, nun, ya, ta ya, Anita. Jadi kalau ada salah satu daripada 4 huruf ni di depan perkataan ya, maka dia kebiasaannya adalah present tense ya. Dia fi'il mudhari' ataupun kita panggil present tense lah, senang faham. Dan present tense ya, boleh singular, boleh juga plural. Di sini dia plural sebab ada waw nun di belakang. Ya, di akhir perkataan ada waw nun. Di permulaan ada ya. Ya di awal menunjuk kepada makna
ya di awal ya menunjuk kepada makna apa? Makna present tense. Waw dan nun di belakang menunjuk kepada makna plural. Ya, maknanya present tense tapi plural. Okey, kemudian kita ada objek ya. Kalau kita terjemahkan waw dan yas'alunaka, mereka bertanya. Tanya kepada siapa? Kepada engkau. Engkau ni Nabi Muhammad lah. Ya, sebab orang kafir Quraisy yang tanya pada Nabi. Jadi Nabi jadi objek. Bila Nabi jadi objek, ya patutnya barisnya fathah. Memang nampak fathah. Tapi kita kena ingat sebab dia adalah pronoun. Bila pronoun dia abnormal noun. Abnormal noun memang tak berubah, ya. Dia tak ada berubah ku, ka, ki, tak ada. Dia memang sentiasa ka untuk lelaki, kalau ki untuk perempuan. Ya, kita dah tahu dah. Kemudian particle preposition 1 daripada 9 an dekat sini. Selepas daripada preposition dia datang noun juga, ya, noun after preposition, dan noun itu biasanya baris bawah, ya. Tapi di sini sebab dia special noun, ya, Zul, Zazi kan. Jadi oleh kerana itu kita baca dengan Z sebab seperti mana nombor 3 di atas dia adalah genitive noun. Kemudian Al-Qarnain, yang ni kita bincang kemudian, ya. Ni kita dah bincang. Tapi kalau ada soalan sila tanya dulu, ya. Surah Al-Kahfi ayat 83 kita dah bincang, tapi sebagai ulang kaji silakan. Ada apa soalan? Setakat ni ada soalan, silakan. Tan Sri Hasmah ada soalan? Tan Sri biasa dia nak tanya, ya, kalau ada. Tak ada buat masa ini Ustaz. Masa ni tak ada. Okey. Cikgu Noliza ada? Ada soalan cikgu? Kalau cikgu ada lah, ya. Cikgu tak ada. Kalau tak ada orang lain. Gazlia ada soalan? Tak ada, ya. Yang lain-lain siapa nak tanya? Kak Liz, ada apa Kak Liz? Tak ada. Kalau tak ada, kita tengok Al-Qarnain, ya. Atasnya dah habis. Al-Qarnain pun kita dah baca, kita dah ulang kaji. Ya. Jadi apa ni, apa kita panggil, ya. Isunya pada hari ini ialah isu yang ni lah, ya. Yang the concept of dual ni, ya. Ni nota barulah. Ustaz baiki nota pada minggu lepas, ya. Jadi Ustaz bagi sini the concept of dual. Tuan-tuan boleh snap lah, ya, gambar. The concept of dual, ya. Musanna dipanggil dalam in Arabic, kita panggil dia musanna, ya. Male Arabic name tanpa tanwin, ya. Dia tak boleh tanwin, ya. Al-Qarnani kita dah sebut, ya, Al-Qarnani. Tapi Ustaz mungkin boleh mudahkan, ya. Kita tengok di bawah ni, ya. Kita tengok di bawah ni, dia singular plural, ya. Ustaz letak dia macam ni. Jadi kalau kita dah biasa belajar bahawasanya ada 3 cara baca nama lelaki, ya, yang ada tanwin, ya. Ni 3-3 ni dia singular, ya. Dia dah terlepas ke atas ni singular. Kolom ni kolom singular. Yang sebelah dia kolom plural, ya. Kalau tuan-tuan boleh faham yang ni, yang lain insya-Allah boleh lebih mudah. Ni Ustaz tak sebut pada minggu lepas, ni Ustaz sebut balik, ya. Jadi kalau kita tengok macam biasa, noun dia boleh jadi subjek, dia boleh jadi objek, dia boleh jadi noun after preposition kan, ataupun second noun, ya. Kalau dia subjek, rojulun, tanwin dia domah, ya. Tanwin domah. Kalau dia jadi objek, rojulan, ya. Tanwin juga tapi tanwin fathah. Kalau dia noun after preposition, ya, selepas huruf jar kita sebut dia rojulin. Masih tanwin tapi tanwin kasrah, ya. Jadi tanwin domah rojulun, tanwin fathah rojulan, tanwin kasrah rojulin. Yang ini memang tuan-tuan dan puan-puan dah faham lah, ya. Senang, ini singular. Persoalannya ialah kalau dia jadi dual, ya, bukan plural, ya. Ni salah ni, ya. Ni tuan-tuan kena betulkan, bukan plural ni, Ustaz tak tukar dia, ya. Sebenarnya dual, ya, bukan plural, ya. Jadi dual, ya, silapnya. Jadi tolong nanti Ustaz akan ialah kelang kabut tadi, ya. Tak sempat. Itu pun tuan-tuan dah kelang kabut tadi, ya. Kak Musitah pun dah minta Kak Mazidah telefon, Kak Mazidah pun telefon, saya tak jawab, ya, sebab tengah sibuk menghantar fail ni, ya. Sebab nak transfer tu dia payah sikit, ambil masa sikit, ya. Tak apa, ya. So rojulun, ya, semua sama, ya, subjek, objek, noun after preposition. Kalau singular rojulun, kalau dia dual rojulani, ada alif dan nun.
Cuba tuan-tuan tengok pada singular rojulun. Ro, jim, lam. 3 huruf ya. Tapi kalau kita nak jadikan dia sebagai dual, ro, jim, lam tu betul, kita tambah alif dan nun di belakang dia. Di akhir kita tambah alif dan nun. That's why bunyi dia rojula, rojula ni. Ya, asalnya rojulun tambah alif dan nun di akhir. Rojula ni. Boleh ya? Tetapi kalau dia jadi objek, ya, objek tu maknanya contoh kalau rojulun, ya, dia rojulun, ya, rojulun kalau dia jadi subjek. Kita kata rojulun pergi ke pasar, dia rojulun lah. Tapi kalau kita kata saya melihat rojulan, saya melihat jadi rojulan. Pasal dia kena, ya, ataupun anjing menggigit rojulan. Tapi kalau rojulun pergi ke pasar, dia subjek. Ya, kalau objek rojulan. Jadi kalau dia rojulan dalam bentuk singular, kalau kita tengok dual dia bukan rojulani lagi. Pasal rojulani nombor 1 ni dia adalah subjek. Tapi kalau dia jadi objek, rojulaini, rojulaini. Yang diganti apa ni tuan-tuan? Ya, yang diganti ialah alif nun sekarang jadi ya nun. Itu je yang diganti. Depan ro jim lam sama. Dia kekal, ya. Yang berbezanya ialah tadi alif nun sekarang ya nun. Nun tak berubah, tapi alif dengan ya berubah. Ya, itu kalau dia jadi objek. Kalau dia jadi, ya, ataupun dia datang selepas preposition. Ya, kalau singular rojulin. Tapi kalau dia dual, dia punya bacaan sama macam objek juga. Dia tak ada cara, ya. Dia ada 2 cara saja. Rojulaini untuk objek, nombor 3 noun after preposition, rojulaini juga. Tak ada beza. Itulah benda yang kita nak belajar pada hari ini. Ustaz akan bawa contoh-contoh daripada Quran kejap lagi. Sebelum tu nak tanya, ya, ada tak soalan apa-apa, silakan, ya. Jadi tolong betulkan di atas ni, ya. Male Arabic name dual, ya. Dual, ya. Jadi singular dan dual, bukan plural, ya. Ini salah ni, Ustaz salah. Okey, ya. Silakan, ada apa-apa soalan? Boleh faham? Silakan, ada apa? Ada 56 orang ni, ya. Siapa nak mulakan soalan? Ya. Haji Ahmad Nazri, ada apa soalan Haji? Boleh faham ke? Singular dan dual? Okey, boleh. InsyaAllah. Boleh, ya. Apa maknanya beza? Ustaz? Maknanya Ustaz? Kejap. Tanya Ahmad Nazri kejap, ya. Haji Ahmad Nazri, yang Haji faham tu, ya. Cuba Haji tengok, ya. Apa je yang kita tambah pada huruf asal untuk menjadikan dia dual, Haji Ahmad Nazri? Huruf apa yang kita tambah untuk jadikan dia dual? Ya. Alif dengan nun. Alif dengan nun kalau dia subjek, tapi kalau dia objek? Ya dengan nun, ya. Okey. Ya, terima kasih, ya. Ya, apa Mazidah, silakan. Just to say lah, maknanya objek dengan after noun after. Noun after. It's all the time will be the same, saya. Betul. Noun after preposition dengan objek, it will be the same, ya. All along. Jadi, okay. Betul. Jadi maknanya oleh kerana dia always the same, bila kita baca Quran, kita kadang-kadang kita akan tertukar. Kita kata dia objek ke? Dia boleh jadi begitu. Yes. Adakah dia objek ataupun adakah dia noun after preposition? Macam tu saya. Senanglah nak ingat. Maknanya kita hanya kena ingat 2 je. Walaupun dia 3 perbezaan tetapi hanya 2 saja kita ingat. Alif nun dengan ya nun. Okey saya? Ya. Boleh. Terima kasih Ustaz. Ya sama, ya. Dan tuan-tuan dan puan nanti akan tanya, so macam mana nak elakkan kekeliruan? Sebab nombor 3 dia noun after preposition. Kalau depan rojulaini tu tak ada preposition kan? Tak ada min, tak ada ila, tak ada an, tak ada ala, maknanya dia objek lah tu. Ya, kemungkinan besar dia objek. Dia bukannya noun after preposition. Sebab kalau noun after preposition mesti ada preposition depan dia. Kalau tak ada preposition dah boleh agak dah. Dia mesti objek. Ya, betul. As simple as that, tuan-tuan.
Boleh Okey, ada soalan lain silakan. Ustaz. Bagi kita faham dulu benda ni. Ya. Ustaz, saya nak faham ni. Noun after preposition at second noun. Tu apa benda? Preposition at second noun. Bukan add. Apa ni atau. Atau. Oh, okey. Atau second noun Ya, atau second noun. Maknanya or lah, or. Oh lah. Sebab dia simbol tu untuk makna atau, ya. Dah, simbol tu at lah Ustaz. Itu pasal Tan Sri hanya biasa dengan bahasa komputer, ya. Kalau Tan Sri masuk ini komputer. so jangan macam itulah. Kalau senang sikit direct kan. Okey, tak apalah Ustaz. Saya terima lah, saya terima. Itu ialah atau. Ya. Okey. Okey, ya. Itu je nak tanya. Second noun tu. Second noun tu kalau dia compound. Ya, kalau compound noun kan kita tahu kan, compound noun kan ada dua noun, first noun, second noun. Setiap compound noun dia mesti ada dua noun. Faham kan? Yes. Okey. Betul. Jadi bila dia ada dua noun, yang pertama mestilah first noun, yang kedua second noun. Betul, second noun tu yang boleh ada alif lam atau tanwin lah. Ada alif nun, bukan alif lam. Second noun. Ada alif nun atau ya nun. Okay. Tapi di sini dia tak boleh lah alif nun. Pasal alif nun hanya untuk subjek. Jadi maknanya dia mesti ya nun. Ya nun. Macam after preposition sama. Sebab sebelum ni Ustaz hanya letak noun after preposition. Tapi ada orang tanya. Tuan-tuan dan perempuan jugalah yang tanya. Bukan orang lain tanya. Sebab tu Ustaz tambah dia kepada second noun. Ya, kita tambah, kita baiki. Ya. Jadi nampaknya Tan Sri dah ada nak keliru pula kat situ, ya. Tapi tak apalah, ya, nak buat macam mana. Dia memang ada dua situasi untuk dia jadi rajulaini, ya. Yang pertama kalau dia datang selepas preposition, immediately after preposition, ya. Yang kedua kalau dia jadi second noun in a compound noun. Ya. Tuan-tuan kena ingat, perempuan kena ingat, compound noun mesti minimum ada dua noun. First noun, second noun. Ya, first noun tak bolehlah rajulaini. Second noun yang jadi rajulaini. Ya, bila kita letak ayat baru nampak, ya. Tapi ini konsep dia dulu, ya. Okey, ada soalan lain silakan. Ada apa? Tuan-tuan ada apa tuan-tuan? So Ustaz tak nak balik ke sini balik, ya. Tu nak bagi selesai. Nak bagi tuan-tuan dan puan-puan faham dulu. Ini untuk male Arabic name. Ada soalan sebelum kita masuk ke female Arabic name? Ada, tak ada? Ya, Shirin, ada soalan Shirin? Nak tengok gambar Ustaz. Nak tengok gambar dulu. Ustaz, faham Ustaz. Okey, boleh ya? Okey. Yang lain silakan. Ya. Online tak ada, ya? Okey, tak ada apa-apa. Aloha, Kak Aloha, okey. Aloha tak datang hari ni Ustaz, dia bagi tahu saya. Ada Okey. hal. Kak Jamalia, ada apa Kak Jamalia? Alhamdulillah, faham Ustaz. Faham ya? Okey. Kalau faham kita pergi kepada ini Ustaz sebut sekali, ini male ya, male Arabic name yang singular dan plural. Singular dan dual, sorry. Sekarang kita pergi female pula Arabic name. Ya, female Arabic name, ya. Female Arabic name ni makna female name lah, bukan mesti nama orang. Maknanya dia female name. Ya, dia female, bukan mesti nama orang, ya. Sebab Jannatun, ya, kita dah tahu dah. Kalau dia nama orang, Kak Masyita, kalau Jannatun ni nama orang, apa yang kita mesti buang pada Jannatun ni? Simbol apa yang kita kena buang pada Jannatun? Kalau dia nama perempuan, macam Aisyah, Khadijah, ya, apa yang kita kena buang kat situ untuk Jannatun ni, Kak Masyita? Ustaz highlight ni, ya. Apa yang kita kena buang? Simbol apa yang kena buang? Kak Masyita? Simbol, ya Allah, apa ni? Kalau dia nama perempuan, let's say Jannatun ni nama perempuan, simbol apa yang kita kena buang kat situ? Huruf kena buang ke ataupun simbol kena buang? Ya, dah blur Boleh pula buang saya. huruf. Ustaz. Apa dia? Blur pula saya tanya kenapa. Sebab tuan-tuan dan perempuan dah tahu kalau nama perempuan ada tak marbutah, ya. Apa yang kita tak boleh letak ke situ? Kalau dia nama perempuan. Jadi ayah syatu.
Maknanya apa yang tak boleh ada kat situ? Tanwin. Dah betul. Tanwin kena buang. Tanwin kena buang. Tanwin kena buang. Ya. Jadi kita kena baca dia jannatu saja. Tak boleh baca jannatun. Sebab apa? Sebab nama perempuan atau lelaki yang berakhir dengan tak marbutah tidak boleh ditanwin. Ya. Tak boleh tanwin selama-lamanya. Memang tak boleh. Ya. Jadi kalau buat juga, ya, dia tak adalah berdosa. Tapi salah lah, nahunya salah. Ya. Jadi itu kalau nama orang. Yang ini, ya, secara umum saja. Ya, female name, ya, female. Bukan maknanya orang, ya. Sebab jannatun di sini makna taman. Makna taman, ya. Taman syurga. Kalau di dunia taman lah. Kalau di akhirat taman syurga. Jadi pada jannatun ada tanwin kan di belakang. Itu kalau dia jadi subjek, jannatun. Tapi kalau dia objek, jannatan. Kalau dia datang selepas preposition, jannatin. Konsep ni bukan male, ya, salah ni, female name, ya. Nanti tuan-tuan ni. Ya, sebab tadi tuan-tuan dan perempuan dah tanya-tanya tu, jadi ustaz pun dah tak check betul-betul, ya. Ni female, ya, female name, sorry. Tak ganti. Kalau kita tengok macam rojulun, rojulan, rojulin kan 3 cara baca kan? Ya. Kalau singular dia, rojulun, rojulan, rojulin. Cuba tengok sini pun sama. Jannatun, jannatan, jannatin. Jannatun tanwin domah, jannatan tanwin fathah, jannatin tanwin kasrah. Sama sebiji macam yang male, ya, macam nama lelaki. Nama perempuan sama juga, ya. Isunya sekarang ialah kita nak tengok pada dia punya dual. Kalau dual lelaki, tambah alif nun dan ya nun di belakang. Kalau dual perempuan, sama. Ya, alif nun di belakang, di akhir, dan ya nun di belakang. Jannatun, bunyi dia, ya, jannatun. Kalau kita dualkan dia, musannakan dia, jannatani. Mana hilang tak marbutah? Sebab bila bersambung dengan alif, tak marbutah kena tukar jadi tak maftuhah. Cuba tengok, tak maftuhah. Ya, tak, sama-sama tak. Satu tak maftuhah yang terbuka. Tak maftuhah terbuka. Satu lagi tak marbutah. Tak marbutah yang terikat. Jannatun. Ini tak marbutah. Jannatani. Ya, ini tak maftuhah. Okey, ya. Itu kalau dia subjek. Kalau dia objek, jannatan, jannatai. Kalau dia datang sebab preposition, jannatin, tak ada cara. Jannatai ini juga. Ya, nanti kejap lagi Kak Majidah akan buat kesimpulan bahawasanya ada 2 saja cara baca. Betul. Sama macam kita baca tadi untuk dual bagi male. Selesai, tuan-tuan. Ada soalan? Silakan. Soalan? Silakan. Ada apa? Ada? Jangan biar ustaz tunggu lama-lama. Ya. Ya. Ada apa? Kak Fatimah ada soalan? Silakan. Ya. Kak siapa tu? Kak Halijah ada soalan? Ya. Kak Halimah ada? Ada apa nak tanya? Ada orang lain ke? Kak Kelly apa Kak Kelly? Ya. Kak apa Faridah? Silakan. Kak Nurul. Haji Megat. Ya, ada apa Haji Megat? Apa kesimpulan Haji Megat boleh buat? Assalamualaikum Ustaz. Tak ada. Macam mana? Tak ada soalan. Tak ada soalan. Kesimpulan. Ya, bukan soalan. Haji Megat tak ada soalan. Apa kesimpulan dia boleh buat daripada dua-dua ni? Daripada dual untuk lelaki dengan dual untuk perempuan. Apa yang boleh kita simpulkan Haji Megat? Oh, ada ta maftuhah tu. Ada penambahan tak maftuhah, ya. Maknanya perubahan berlaku, ya. Daripada tak marbutah kepada tak maftuhah. Itu sajalah. Lain apa lagi kesimpulan yang boleh dibuat? Ada persamaan dua-dua tu? Ada persamaan dua-dua? Ya. Ada persamaan tak Haji Megat? Persamaan dia alif nun.
Persamaan dia apa? Alif nun. Alif nun, ya. Alif nun untuk subjek. Kemudian Ya nun. apa Ya lagi? nun. Ya nun. Ya nun untuk objek dan noun after after preposition. preposition ataupun second noun, ya. Okey. Selesai lah, ya. Orang lain silakan tanya soalan, ya. Sebab kalau tidak nanti kita akan balik kepada ni, ya. Ustaz nak apply dah kepada Suratul Kahfi ayat 32. Yang contoh-contoh kita bagi. Dua-dua contoh ni Ustaz akan bagi. Rajulun, rajulani ni. Ya, ni isu dia ni. Dan juga isu apa jannah ni kita akan apply dalam ayat 32. Sila tanya dulu, ya. Kalau ada. Tak ada kita terus masuklah, ya. Okey, ya. Ustaz takut tuan-tuan diam tu diam-diam tak faham, ya. Kalau diam faham tak ada hal. Ya. Auzubillah minasyaitanirrajim. Kita baca ayat dia. Wadrib lahum masalan rajulaini. Dah jumpa dah rajulaini. Kat mana jumpa rajulaini ni, ya? Rajulaini kita dah jumpa tadi, rajulaini. Rajulaini ni apa, ya? Nanti apa ni Majidah akan kata, ya. Dia objek ke dia noun atau preposition? Mari kita tengok. Ya, kita tengok. Dia dua kemungkinan. Ya. Sebelum rajulaini ni ada tak preposition? Tak ada. Bila dia tak ada preposition, confirm rajulaini ni adalah objek. Objek. Confirm dia objek. Ya. Cuma yang menariknya di sini Kak Mazidah, ya, ayat ni ada dua objek. Ada dua objek. The first object is masalan. The second object is rajulaini. Rajulaini still objek. Cuma rajulaini is not the only object in this verse, in this sentence. Ya, rajulaini ada satu lagi objek sebelum dia. Masalan. How do you know that masalan is an object? Tengoklah tanwin. Tanwin fathah. Pasal ya, objek dia tanwin fathah. Okey, Kak Mazidah, ya. Antara masalan, ya. Ini comparison, ya. Between masalan and rajulaini, ya. Dua-dua ni adalah objek. Tetapi ada beza. Masalah ni objek, of course dia first objek. Rajulaini is the second objek, betul. Yang membezakan dia dua-dua objek. Tapi pasal apa ni? Dia punya baris akhir itu tak sama. Apa sebab? Apa kesimpulan mudahnya? Untuk membezakan the first object and the second, untuk membezakan the first object and the second object. So there is a difference sama ada dia tanwin dan kasrah. Betul? Mana kasrah? Yanun. Yalah. Yang masalan tu objek apa tu? We're not talking about first object, second object ni. Masalan tu objek untuk apa tu? Kena tengok makna lah Ustaz. Nak tengok makna, kau tak dapat makna, tak dapat ni Ustaz. Saya cuba. Dia tak payah Singular. Is dual. Boleh saya cuba Ustaz? Ya, rajulain tu memanglah dual. Rajulain ni memang dual. Masalan tu objek dalam bentuk apa tu? Singular. Singular. Oh yes. Okay. Dengar cakap Ustaz. Thank you. Even if you do not know the meaning of the sentence, the meaning of the words, you can still read it right. Kita boleh baca dengan betul. Walaupun kita tak tahu makna. Kalau tahu makna, Allahu Akbar. Lagi nikmat lah. Lagi nikmat baca Quran tuan-tuan. Ya. Baru tahu grammar dia pun kita dah baca betul. Ya. Okey, Ustaz bagi makna. Wadrib. Ya, sebab sengaja Ustaz tak bagi makna sebab tuan-tuan boleh cari ayat ni. Ya, Suratul Kahfi. Dah tahu tiap kali baca Suratul Kahfi duduk kat tengah-tengah Quran sebab dia juzuk 15. Juzuk 15. Buka Quran tengah-tengah mesti jumpa Suratul Kahfi punya. Confirm. Ya, okey. Cuma sebahagian Suratul Kahfi duduk dalam juzuk 16. Memang betul. Juzuk 16 betul, ya. Tapi sebahagian 15. Ayat 32 dah baca setiap minggu. Wadrib dan buatlah contoh dan contohkanlah wahai Muhammad. Ini Allah sedang bercakap dengan Nabi. Memanglah Quran ni Allah cakap dengan Nabi Muhammad. Mana Allah cakap dengan siapa lagi? Nabi Muhammad yang dapat wahyu. Allah kata, Muhammad, nanti bila kau pergi kepada umat kau, bila kau nak dakwah kepada mereka, buat contoh ni. Contoh apa? Wadrib.
buatlah contoh. Ya, ini command form. Ni Ustaz letak ni. Waw tu connector, waw depan ni is a connector. Ya. Kemudian idrib ni is what? Idrib ni is a command form. Dia verb. Ya, dia singular verb sebab Allah perintah Nabi Muhammad. Ya, singular, Nabi itu singular, bukan ramai, seorang, dan dia dalam bentuk command form. Ya, yang belajar bahasa Arab dah tahu kita panggil fi'il amar. Ya, tapi yang baru belajar kita panggil dia command form. Dia perintah. Dia bukan past tense, dia bukan present tense, bukan future, tapi dia command form. Macam mana kita nak tahu command form? Biasa command form untuk singular. Okey, ni benda baru pada yang baru belajar lah. Yang dah belajar lama tak apalah, ya. Macam mana kita nak tahu dia command form? Biasanya huruf terakhir dia sukun. Wadrib, sukun. Tak boleh baca wadribu, wadribi, wadriba, tak boleh. Dia mesti wadrib, dia mesti kena sukun. Kalau kita sukunkan dia, kemungkinan dia command form. Tapi command form untuk singular sahaja, ya. Jangan campurkan dengan dual, jangan campurkan dengan plural. Untuk singular. Sebab tu Ustaz dah siang-siang Ustaz dah letak dah, ya. Connector plus singular verb. Singular verb. And this singular verb is in command form. Faham, ya? Wadrib, buatlah contoh, buatlah perumpamaan. Ya. Jadi Allah bagi tahu Nabi tentang cerita tu, dan Allah bagi tahu Nabi, nanti Muhammad kalau nak bagi tahu pada umat kau, pada para sahabat, buat ni sebagai contoh. Dan contoh ni real, bukan contoh tipu, bukan. Ya. Wadrib lahum. Berilah buatlah perumpamaan ataupun buatlah apa kita panggil misalan, ya. Kepada siapa? Lahum, kepada mereka, hum mereka. Kalau laka kepadamu lelaki, laki kepadamu perempuan. Kalau lahu kepadanya lelaki, laha kepadanya perempuan. Tuan-tuan dah tahu kan, domir dah belajar. Lahum is a plural. Ya, is a plural pronoun. Jadi la di situ. La tu apa? Ya. La tu ialah preposition. Kita dah tahu dah. Ya, Kak Masyita pernah tanya. Dia kata apa beza la dengan li? Dua-dua sama. Kadang-kadang la, kadang-kadang li. Ya. Di sini kita tak boleh baca wadrib lihum. Lihum tak ada. Lahum, mesti lahum. Pasal apa? Memang macam tu Quran aja. Tak boleh tukar jadi lihum, tak boleh. Ya. Kadang-kadang boleh, tapi tengok tempat. Ya. Yang itu dia tak ada kaedah. Ya, itu kebiasaan orang Arab cakap, kita follow lah. Jadi lahum, ya. Muhammad, buatlah contoh lahum bagi mereka. Mereka ni siapa? Umat Nabi lah. Ya, sama ada di kalangan umat yang telah memeluk Islam. Umat ada dua, ya. Satu umat yang telah memeluk Islam. Ya. Yang kedua ialah umat yang belum masuk Islam. Umat juga. Ya, dipanggil ummatud dakwah. Ummatud dakwah maknanya umat yang belum masuk Islam, yang Nabi kena dakwah. Zaman Nabi dah wafat, kita lah kena dakwah. Kawan-kawan, tuan-tuan dan perempuan, satu pejabat dulu, satu sekolah, ya, satu universiti, satu college, ya. Jadi makna satu persatuan. Jadi itulah ummatud dakwah dipanggil. Umat, yakni umat yang belum masuk Islam, kita wajib dakwah pada mereka. Okey, selesai. Wadrib, dan buatlah contoh wahai Muhammad, lahum, bagi mereka, untuk mereka boleh. Nak terjemah bagi pun boleh, untuk pun boleh. Ya. Jadi Allah suruh buat apa kepada mereka? Buat masalan. Arab panggil masalan, Melayu panggil misalan. Ya, sama makna dia. Masalan, perumpamaan ataupun misalan. Sama, ya. Dan masalan tu jadi apa? Dia jadi objek. Bila dia objek, dia accusative noun. Dan macam mana kita tahu? Tanwin fathah. Tanwin fathah. Boleh tuan-tuan? Tanwin fathah, ya. Dia bukan tanwin kasrah, bukan. Dia tanwin fathah. Kalau tanwin kasrah, dia datang selepas preposition. Ya. Yang ini bukan. Ini memang dia noun tu sebiji dan dia objek. Sebab tu masalan. Macam juga rajulan. Ya, cuba tengok rajulan. Objek, rajulan. Kalau subjek, rajulun. Maknanya kalau kat sini, ya, kalau di sini, kalaulah masalan ni jadi subjek, masalun. Kalau dia jadi objek, masalan. Kalau dia datang lepas preposition, masalin. 3 cara boleh baca. Tapi di sini tak boleh lah. Baca satu cara lah sebab dia jadi objek. Tak bolehlah tukar. Ya? Tetapi dalam konteks umum, kita boleh baca dengan 3 cara. Bila kita boleh baca dengan 3 cara, dia tu kategori noun apa tu tuan-tuan?
Kategori apa? Noun apa tu? Normal. Haji apa? Normal Normal noun. Normal noun. Normal noun. Ya. Tetapi kita tengok rajulaini. Rajulaini pun objek juga. Tetapi dia bukan objek singular. Masalan is a singular object. Tapi rajulaini is a dual object. Ya. Walaupun dia second object tak ada masalah. Maknanya the command form, the singular verb command form idrib ni dia ada dua. Biasanya idrib ataupun wadrib dia ada dua objek. Boleh dalam satu ayat ada dua objek, boleh. Tiga objek pun boleh, tapi jarang berlaku. Dua objek yang biasa berlaku, ya. So masalan pun objek untuk singular dan rajulaini pun objek juga. Tapi pasal apa dia tak ada tanwin fathah? Pasal dia bukan singular. Dia dual. Bila dia dual, ya nun di belakang. Ya, tengok balik atas, ya. Apa dia cuba tengok. Rajulan itu kalau objek singular. Tapi kalau objek dual, rajulaini. Boleh ya? Setakat ni boleh? Kak Mazidah okey? Okey, faham Ustaz. Terima kasih. Dah bagi makna. Ya, dah bagi makna dah. Tuan-tuan dan puan-puan orang yang lain pula, ya. Siapa yang ada masalah pada 4 kolom ni? The first 4 columns. Sebelum kita pergi kolom yang kelima dan seterusnya. Kolom pertama wadrib. Kolom kedua lahum, masalan, rajulaini. Apa ada soalan? Silakan. Ya. Prof Raga ada soalan, Prof? Ada apa soalan? Tak ada setakat ni faham, Ustaz. Faham ya? Faham, betul-betul faham ke? Ataupun Faham, 60-40 tapi nak ingat tu itu challenging nak ingat. Faham sekarang. Okey ya. Jadi kalau nak ingat lebih memang kena banyak baca lah ayat ni, ya. Kena ulang-ulang lah ayat ni dan memang every week paling kurang sekali kita baca. Sebab Suratul Kahfi, ya. Kalau tuan-tuan perasan, kebanyakan contoh-contoh yang Ustaz bawa dalam perbincangan kita, kebanyakannya surah-surah yang kita biasa baca. Ya, Ustaz ambil daripada surah Al-Kahfi, ambil daripada Suratul Muluk, ya. Dan ni dua surah yang orang Melayu selalu baca. Suratul Muluk tiap malam baca, ya. Tiap hari baca. Surah Al-Kahfi paling kurang seminggu sekali. Jadi tuan-tuan dah biasa jumpa, ya. Okey. The first 4 columns kita dah selesai. Ya, dan yang paling penting the focus is masalan dengan rajulaini. Sebab Ustaz nak bagi tahu dua-dua objek. Ya. Tetapi masalan is a singular object. Manakala rajulaini ya is a plural or is a dual object. Sorry, bukan plural, dual object. Ya, dia dual object. Dua-dua accusative. Ya, dua-dua accusative. Cuma ya, masalan dia first object, rajulaini second object. Sebab the verb ya, singular verb idrib ni dia boleh memiliki dua objek. Yang ini jarang berlaku tapi ada dalam Quran, ya. Okey, selesai ya. Sekarang kita jumpa pula past tense, ya. Kolom yang nombor 5, ja'alna, ya. Ja'alna ni ada dua perkataan ni. Yang pertama ja'al, yang kedua na. Ya, kalau tuan-tuan tengok Ustaz letak past tense. Ja'al tu past tense, asalnya ja'ala lah. Sebab kita tahu past tense kan 3 huruf. Minimum 3 huruf. Boleh 4 huruf, boleh 5, boleh 6. Tapi yang biasa kita jumpa past tense 3 huruf. Apa huruf dia? Jim, ain, lam. Bunyi kan? Ja'ala. Ja'ala. 3. Mesti baris akhir ni mesti fathah. The last letter, ya, huruf yang terakhir lam. Mesti fathah. Kalau dia stand alone. Masalah sekarang ni ja'ala dia bukan stand alone, dia dah bergabung dengan na. Dia dah dikombainkan dengan na tu. Combine, ya. Sebab tu kita tak boleh baca ja'alana. Kita baca ja'alna. Perasan tak, ya? Ja'ala at the beginning ja'ala, tapi bila dia combine dengan na kat belakang tu, dia jadi ja'alna. Tak boleh baca ja'alana. Lain makna dia nanti. Ya, so kita kena baca ja'alna. Na tu apa? Ya, na tu adalah apa kita panggil? Ya, na tu short form. Ya, asal na tu apa? Apa ni apa? Na tu apa? Tan Sri? Na tu apa? Dalam bahasa Melayu apa na tu? Kami kan? Kami, ya. Kami tu biasanya rujuk pada siapa kami tu? Kami tu siapa kami? Dalam Quran, kalau engkau Nabi Muhammad, kalau kami Allah. Allah, kami itu Allah, ya.
Tapi Allah bukan esa. Pasal apa kita kata kami? Pasal apa Allah tu kami? Pasal apa? Bukan, pasal apa tak kata saya? Saya yang telah menjadikan. Ja'ala tu telah menjadikan. Ja'alna, kami telah menjadikan. Pasal apa tak kata saya telah Saya telah apa kita panggil? Menjadikan. Apa sebab? Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah cerita dah ni, ya. Dia menunjuk kebesaran Azim. Menunjuk kepada kebesaran, betul, ya. Betul Kak Mai. Dia menunjuk pada kebesaran, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, azamatillah. Ya, sebagai isyarat kepada azamah. Azamah tu makna keagungan, kehebatan Allah. Allah lah yang Maha Perkasa yang menjadikan semua ni. Itu yang guna na tu. Ya, tapi Allah tetap esa. Ya, tak ada penglibatan orang lain, tak ada. Ya, Jibril pun tak ada sangkut paut dengan penciptaan. Ya, jadi Allah semata-mata. Tapi tetap digunakan na. Maknanya Kak Mai, asal na ni short form kan? Yang asal dia, bentuk asal dia apa dia? Bentuk asal dia. Bukan na. Na tu dah di short form kan? Nahnu, tuan-tuan. Ya, nahnu. Jadi kalau ja'alna, na tu nahnu. Nahnu tu kami lah. Okey, kita tengok dia punya di atas ni, kolom atas ya. So di sini ja'alna is past tense plus dua. Dua tu apa? Dua tu pelaku dia. Daripada perkataan do, ya, dua tu mana yang melakukan. Siapa yang menjadikan, siapa yang melakukannya? Kan na, kami tu, Allah. Ya, jadi sebab tu is a combination of ja'ala and nahnu. Tapi kita tak boleh kata ja'al nahnu, tak boleh. Ya, ja'al nahnu sebab nahnu is a stand alone pronoun. Sekarang ni pronoun na tu, nahnu tu, dia dah combine dengan past tense. Bila kita combine dengan past tense, dia tak jadi ja'al nahnu, dia jadi ja'alna. Boleh faham ya? Okey, selesailah ya. Ada soalan apa nak tanya? Ja'alna. Okey, kita try je ya, kita try je. Apa ni, Kak Mazidah, saya try ya. Kalau ja'alna, kami telah menjadikan ya. Kalau saya telah menjadikan, ja'al apa tu? Nak gantikan na tu dengan apa? Saya is ana. Jadi ana kalau stand alone. This is not a stand alone. Yes, correct. Ya. Saya ni kan Ustaz. Ja'al, ya. Saya memang nak tanya Ustaz, memang saya lemah ataupun saya ni memang beginner. Saya masih tak boleh tangkap even Ustaz soal the last class pada Tan Sri yang apa? Anta ke bukan? Antu. Apa Tan Sri yang Tan Sri tak boleh jawab tu? Antu. Yes, antu. Ustaz, saya memang nak nanya soalan ni hari ni. Saya tak dapat nak tangkap. Macam tadi Ustaz, ja'alna daripada perkataan nahnu. Tapi jadi na. Hari tu Tan Sri punya apa? Saya menjadi apa Tan Sri? Antu? Apa? Anti? Apa? Memang Ustaz, saya perlukan bantuan on this matter Ustaz. Betul. Saya masih tertanya-tanya. Bantuan dalam perjalanan. Bantuan dalam perjalanan sekarang ni. Ustaz dah hantar bantuan tak? Mungkin dia tak sampai lagi ke rumah akak ya. Tan Sri punya soalan last week saya memang nak menanya hari ni Ustaz, macam mana boleh saya menjadi anta ke antu ke apa benda last week tu. Hari ni nahnu menjadi ja'alna. Ustaz, okey. Itu saja yang saya nak curahkan perasaan pasal all this thing lah, you know. Nahnu jadi nah. Yang all this thing yang akak cakap tu, all this thing tu, semua tu dipanggil pronoun. Pronoun ya, pronoun. Sampai dah hilang perkataan pronoun. All this pronoun memang saya masih lagi kurang menangkapnya. Tak tu ya. All the pronouns. Kita Ustaz lah belum. Jadi boleh cuba Ustaz. Ja'alna. Ya dah okey, bantuan tu dah sampai dah. Cuba Kak Mazidah buka pintu. Depan muka pintu dah sampai dah bantuan tu. Buka pintu, jangan tutup pintu rapat-rapat ya. Okey, ja'alna, kita balik pada ja'alna. Ja'alna ni asalnya ja'alna. Asalnya tak apa, Kak Mazidah boleh ni je. Boleh mute je ya. Alright. Ja'ala, jangan tutup, mute je. Ja'ala ya campur dengan nahnu. Ustaz dah sebut dah, pronoun ni dia ada dua bentuk. Ada pronoun yang stand alone, ada pronoun yang combine. Ya, dia combine dengan verb, dia combine. Ya, ataupun dengan benda-benda lain lah. Jadi kalau dia combine dengan verb, dengan verb ke dengan apa-apa noun lah ya.
Sebab verb tu is one of the word kan, word, perkataan. Perkataan tu boleh noun, perkataan tu boleh particle, perkataan tu boleh verb. Kita dah tahu dah ada 3 kan. Jadi di sini ja'ala ni is a verb, is a past tense verb. Jadi bila kita nak kata kami, yakni Allah yang telah menjadikan, kita nak combine. Bila nak combine, kita tak boleh guna nahnu. Kita kena kenal pasti ya, dia punya short form simbol. Short form dia. Short form untuk nahnu is na. Short form untuk nahnu is na. Kalau short form untuk ana, banyak orang salah ya. Sebab yang tu yang Tan Sri salah tu gitu ya. Yang Tan Sri ingatkan na tu ana, bukan. Na tu bukan ana. Ya, kalau na tu nahnu. Tuan-tuan tulis je kat situ. Nahnu kalau dia stand alone, tapi kalau dia combine dengan perkataan lain, dia jadi na saja, non alif. Boleh ya? Tetapi kalau saya, ana, ya, stand alone dia ana, kalau kita combine dia, dia tak jadi ana, dia jadi tu kat belakang. Tu satu huruf je, tu. Ya. Jadi kalau kami ja'alna, kalau saya ja'al tu. Boleh tak dapat tuan-tuan? Boleh tak? Ya, kan boleh, jauh lari tu Ustaz. Kan jauh lari Ustaz. Ana tak jadi jauh, tak sampai 1 meter pun. Bagi saya lah Ustaz. Okey. Tak apa, ya. Tak apa. Dia konsep dia macam ni je. Jauh tu pasal kita tak biasa, tu je. Ustaz, boleh saya celah sikit. Sebab dalam buku Unlocking yang ketiga tu, dia ada tunjuk lah detached pronoun dengan attached pronoun. Kat situ bantulah. Macam huwa jadi. Dia memang sebab kita dah belajar. Yang tu dah belajar. Ustaz dah bagi beberapa contoh dah kan. Buku 3 tu banyak membantu. Kalau kita tengok the first. Saya tak ingat page berapa. Saya tak ada buku tu dengan saya sekarang. Masa Ustaz cerita buku Unlocking nombor 3 tu, akak ada tak bersama dalam perbincangan tu? Saya tak ada masa tu. Ustaz buat, tak silap saya dengar dekat Muhammad Masita Bukan. Kak Masyita buat berapa kelas je? 1 kelas je buat. 1 atau 2 kelas je. Atas pronoun ni pun Ustaz ada beritahulah tentang. Kita dah sebut. Tapi kita sebut tak banyak. Hanya dalam 2 atau 3 kelas saja. Ya? Sebab itu sekadar nak bagi tahu. Kita akan jumpa perkataan-perkataan tu. Ya? Itu sajalah. Sebenarnya ada cerita. Tuan-tuan kena tengok balik. Ustaz, book 3, page 9 and 11. Yang tu banyak membantulah. Sebenarnya memang sebab buku tu kena baca 3-3 ya. Tapi macam tadilah. Masalah dia Ustaz boleh naik buku 3 tu. Ustaz dah try dah ya. Tapi masalahnya buku 1 dan buku 2 tuan-tuan tak berapa dapat juga. Ya, dan konsep belajar ni dia dapat buku 1, kunyah betul-betul, hadam betul-betul dapat, baru pindah buku 2. Ya, tapi Ustaz tak boleh buat macam tu. Kalau tunggu macam tu lamalah tuan-tuan. Ya, jadi tuan-tuan kena rajin-rajin lah tengok sendiri juga. Sebab buku dah ada. Ya, cuma nota-nota ni Ustaz buat ya, sebab dalam buku tak ada nota banyak macam tak ada. Ya, application dia tak banyak. Okey, tak apa. Ya, macam tadilah ya. Kalau suka nak guna attach dengan detach pun tak apa. Masalahnya ada orang tak faham. Ya, attach tu dia faham lah. Ya, tapi detach yang macam mana? Jadi Ustaz guna je perkataan ya. Dia apa kita panggil apa tadi istilah Ustaz guna, stand alone ya, stand alone macam nahnu, kami, ana tu semua stand alone. Itu dia panggil detach lah tu. Ya, detach. Nanti tuan-tuan tanya pula detach daripada apa? Detach daripada noun yang lain, detach daripada word yang lain. Ya, jadi susah kan? Bila susah Ustaz bagi tahu saja dia stand alone, berdiri sendiri. Bila berdiri sendiri, ana tu saya, nahnu tu kami. Sudah. Ya. Tapi bila kita combinekan dia, gabungkan dia, meaning kita attach dia, barulah dia jadi ja'alna, bukan ja'alnahnu. Dia jadi ja'al tu, bukan ja'al ana, bukan. Ustaz, nak tanya. Ya. Ustaz, tak dengar? Unmute. Kalau saya nak guna untuk ana, tapi contohnya macam kitab saya. Bukan kitab api ke Ustaz? Oh, itu possessive pronoun. Itu possessive tu noun. Kita bukan cerita noun sekarang. We are not talking about noun. We are talking about verb.
Ni kita cerita tentang verb. Kami telah jadikan, saya telah jadikan. Dia bukan noun. Dia bukan perbincangan tentang buku saya, buku kami. Bukan. Ya. Jadi dia ada perbezaan. Untuk noun diguna lain, untuk verb diguna lain Sebahagian sama, sebahagian lain. Sebab tu Ustaz tak nak campur dulu. Tapi as usual lah, perempuan kan, sebab perempuan banyak baca. Perempuan pun dah pergi kelas macam-macam kan, ya. Rujuk yang Dan Ustaz drop punya. out kelas-kelas yang lain kan. Tapi tak apa, Ustaz jawab juga. Tak apa, tak ada masalah, ya. Dulu Itu saya silent yang Kak Jamaliah. Yang itu yang Kak Jamaliah tanya tu, itu noun dengan noun. Kitab campur ana, itu yang di kitabi tu. Kalau noun, kalau verb plus pronoun dia mesti tu lah untuk saya ya. Ja'al tu. Ya, betul. Okey. Sebab tu Ustaz tak nak campur. Tapi bila Kak Jamaliah tanya, tak apalah, Ustaz bagi Kak Jamaliah faham. Tapi mesti ada orang lain yang tak faham. Tapi baguslah Puan Jamaliah tanya tu, jadi kita pun dapat tahu. Thank you. Okey, terima kasih Ustaz. Tak apalah, yang tu baguslah. Okey, ya, sama. So itulah ya. Sebab Ustaz tak suka campur kan. Sebab Ustaz dah tahu dah. Bila kita campurkan dua tak dapat. Ya, sebab tu satu-satu, ya. Satu-satu, ya. Ustaz tak campurkan dulu. So ja'alna, ini kita fokus kepada past tense dulu. Ja'alna. Ja'alna maknanya kami telah menjadikan. Kalau saya telah menjadikan tadi apa Kak Mazidah? Saya telah menjadikan ja'al tu. Ingat je lah. Ja'alna kami, ja'al tu saya. Itu je lah. Jadi ta kat situ kan. Jadi ta kat situ. Okey. Terima kasih Ustaz. Yang mana? Jadi ta. Jadikan apa? Ta jadi tu ta. I mean the huruf dia jadi ta kat situ. Okey. Ya, okey. Ya, sebenarnya bukan ta, dia ta. Ja'al tu ta. Sebab tu kita panggil ta marbutah. Ta maftuhah. Itu bunyi dia yang betul lah. Ya, okey. Kemudian apa ni, sambung lagi ja'alna. Bila kami telah jadikan, dia mesti ada objek. Betul tak ya? Kami telah minum, mesti ada benda yang diminum. Kami telah jadikan, mesti ada objek yang telah dijadikan. Objek dalam bahasa Arab dia bukan datang immediately. Kadang-kadang immediately. Kadang-kadang tak. Ya, macam tadi kan. Cuba tengok balik kolom pertama. Wadrib. This is a command form. Patutnya lepas command form terus dia punya objek. Tak. Ya, mana ada objek dalam second column. Third column baru datang objek. Fourth column baru datang objek. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah bahasa Arab. Sebab tu bahasa Arab ni very flexible. Dia boleh letak apa kita panggil ya, objek tu di depan, di tengah, di belakang, boleh. Ya, bahasa lain kadang-kadang tak boleh, ya. Jadi kita tak letak dulu. Ya, tapi dalam bahasa Arab semua bentuk tu boleh. Okey, ja'alna ya, dia adalah past tense verb. Beza dengan wadrib tadi ialah wadrib tadi dia command form, masih verb. Cuma ja'alna dia past tense verb. Ya, dan mesti ada objek juga, mesti. Ya, verb biasanya ada objek. Bukan semua, ya. Macam tidur tak ada objek. Ya. Macam makan ada objek. Minum mesti ada objek. Ya, even makan angin ada objek. Apa objek bagi makan angin? Angin itulah. Ya, makan angin. Angin itulah jadi objek dia. Ya, walaupun di dalam bentuk perumpamaan kan, ya, is a proverb lah. Kita kata, ya, saya pergi makan angin. Bukan makna dia buka mulut dia luas-luas, ya. Makan angin sebanyak-banyaknya. Kita pun faham, ya. Itu bukan bahasa direct, itu indirect. Menunjukkan dia ambil angin daripada tempat baru, pergi Cameron Highland contoh. Tak boleh pergi overseas, pergi Cameron Highland dulu kan. Ya, pergi ke Genting, pergi ke Fraser Hill dan sebagainya. Macam itulah. Ya. Okey, ja'alna sepatutnya selepas ja'alna terus datang objek jannatain. Ni nak cerita pasal jannatain. Tadi dah rajulain. Ya. Dual noun kan, ya, dual objek. Sekarang ni masih lagi. Ya, dia pun dual objek. Jannatain ni. Ya, kita dah baca atas tadi ya. Jannatain ni kalau dia objek. Kalau dia noun after preposition, jannatain ni juga, ya. Kita apply kan. Jannatain ni. Patutnya ja'alna jannatain ni, tapi tak. Allah letak dulu preposition ya dengan pronoun duduk tengah-tengah tu. Boleh tak? Boleh. Bahasa Arab tak ada hal ni. Ya, small matter. Okey, yang ini yang kita nak bincang sekarang. Ya, yang kolom ni. 1 2 3 4 5 6. Kolom ke-6 daripada kanan.
Pasal apa Ustaz selalu baca pada kanan? Sebab memang bahasa Arab dia mula pada kanan. Dan dapat pahala mula pada kanan. Makan tangan kanan dapat pahala, minum tangan kanan dapat pahala. Minum tangan kiri, makruh. Ya, hilang pahala, rugi. Ya. Jadi bila buat benda makruh, rahmat Allah terputus. Itu yang tak nak. Tuan-tuan kena faham konsepnya. Kita duk cerita pasal Maulidul Rasul. Ya, orang selawat atas Nabi. Selawat tu hanya lafaz mulut je tuan-tuan. Memang dapat pahala. Tetapi yang dituntut daripada Nabi, ikut macam Nabi buat. Ya, ikut macam Nabi buat. Selawat kuat. Selawat banyak kali, 100 kali, 200 kali, 1000 kali selawat dia buat. Tapi yang Nabi suruh tak nak buat. Ya, dia tak boleh ya. Tak kena lah tuan-tuan. Ya. Tak tahu Maulidul Rasul tapi tak berubah dari segi amalan, tak berubah dari segi pemikiran, tak berubah. Pasal ya tuntutan mengikut Nabi itu tidak dilaksanakan. Hanya selawat saja. Selawat perlu. Selawat tu ada kelebihan dia. Tapi bukan selawat saja, kena ikut ya. Perbuatan Nabi kena buatlah ya. Li ahadihima. Ya, li ahadihima. Okey ya. Ada berapa perkataan dekat sini? Kak Mai ada berapa perkataan dekat sini Kak Mai? Li ahadihima. Berapa perkataan? 2, 3, 4. Li dua adihima. 1, 2, 3, 4, 5. Betul 2. Yang mana? Okey. Li ahadi. Li. Okey, pertama yang kedua. Yang kedua lam tu lah ya. Yang kedua Ahadi. okey, kemudian yang ketiga Hima. Yang mana ada 3 lah ya, ada 3. Okey. Bukan 4, bukan 5, 3 saja ya. Okey, li itu kita tahu. Li itu ialah preposition. Ya. Li itu preposition. Macam lah. Okey, nanti Kak Masyidah tanya. Ustaz tadi lahum pasal apa ini li ahadi? Memang ya. Memang dia macam tu. Dia tak boleh baca. Boleh tak baca la ahadi? Tak boleh. Kalau la ahadi ada makna lain kat situ. Jadi kita tak boleh. Yang ini memang terima saja. Terima seadanya. Ya. Jadi kalau lahum boleh tukar jadi lihum, tak boleh. Kalau li ahadihimah boleh tukar la ahadihimah, tak boleh. Memang li ahadihimah. Tapi dua-duanya membawa makna untuk ya, ataupun bagi. Boleh ya? Dua-dua ya. Okey. Li bagi untuk. Ahadi seorang daripada perkataan wahid. Wahid mana satu, ahad seseorang. Ya, ataupun salah seorang. Biasanya makna salah seorang ataupun seseorang. Boleh. Tengok keadaan, tengok konteks. Hima ya, 2 orang. Maknanya li ahadihima untuk ya bagi salah seorang daripada kedua-dua mereka. Hima tu 2 orang ya, sebab rajulain kita dah sebut dah tadi. Ya, buatlah contoh wadrib lahum bagi mereka, mana bagi umat manusia, sama ada orang Islam ataupun orang kafir. Masalan satu contoh, rajulain ni 2 lelaki. Ya, Pak Hamka kata 2 lelaki ni adalah adik-beradik yang masing-masing dapat harta pusaka. Ya, abang dia tak beriman tapi dia punya kebun makmur. Adik dia beriman tapi kebun dia biasa-biasa saja. Ya, jadi kedua-dua mereka ni. Jadi nak cerita pasal abang dia. Ja'alna, kami telah jadikan bagi abang dia tu, ya, mana kita tahu ni ayat li hadihima, ya, to one of both of them. Ya, one of them lah. Ya, one of them tu makna bagi salah seorang daripada 2 adik-beradik tadi. Siapa dia? Abang dia. Apa Allah bagi? Jannataini, 2 kebun, 2 kebun. Jadi jannataini 2 kebun tu jadi apa? Jadi objek. Ya, dia adalah dual ya, objek tapi dalam bentuk dual. Accusative lah. Objek. 2 kebun ya. 2 kebun daripada apa? Min a'nabin. Min preposition. Ya, kita jumpa la tadi preposition, lahum preposition. Li ahadihima another preposition. Min also preposition. Ya, jadi semua tu preposition. Bila dia preposition kita dah tahu dah. Noun selepas preposition mesti dalam bentuk apa ni, genitive. Ya. Kalau dia kalau dia singular ya, pun kita boleh nampak tanwin kasrah. Yang ini dia plural. A'nab ni adalah plural untuk inabun. Inab tu apa dia? Inab tu adalah anggur. Ya, a'nab ya, pelbagai jenis anggur. Nak tunjuk bahawasanya
kebun dia bukan satu jenis anggur, a'nab. Ya, a'nab tu bukan menunjuk kepada makna banyak semata-mata, tetapi menunjuk kepada makna variety. Ya, sebab tu bila tuan-tuan tadabbur, tuan-tuan akan tahu Allahu akbar, dahlah banyak buah. Ya, buah tu pula banyak jenis. Mana ada anggur yang seedless, ya, ada yang anggur biasa, ada anggur kuning, ada anggur hijau, ada anggur hitam. Ya, Allah nak bagi tahu, ya, Allah bagi habis semua dah kepada dia abang tu. Tapi tak beriman juga. Itu yang akhirnya Allah tarik balik semua nikmat tu. Pengajaran dia, bila Allah bagi nikmat, syukuri. Itu pengajaran dia, tuan-tuan. Ya, belajar bahasa Quran. Tapi kita dapat tak tafsir dia, pengajaran dia? Mestilah dapat. Ya, sebab tu kita ambil contoh Quran, tuan-tuan. Okey, apa soalan? Silakan. Kak Jamaliah, apa nak tanya? Alhamdulillah faham Ustaz. Okey, selesai. Orang lain, ya? Prof Raga, apa soalan? A'nab tu plural lah ya Ustaz ya? Ya, betul, plural. Ustaz dah letak tu dekat kolom tu. Preposition mean. Yelah takut sebab dua tu and then plurals, takut mix up. Tapi dah banyak variety anggur tadi plural lah. Plural, betul. Ya. Kalau dia dual, Ustaz merahkan dia. Tengok, Rajulaini kolom nombor 4 dan Jannataini. Dua-dua Ustaz merahkan. Yang tak merah tu mana bukan dual tu. Okey. Ya. A'nabin bukan menunjuk kepada banyak buah tu saja, tapi menunjuk pada variety. Ya. So maknanya memang nikmat Allah bagi hebat betul. Tapi macam biasalah. Ya. Bila sesuatu tu tidak disyukuri, dia jadi apa? Dia jadi apa kita panggil? Ya, dia jadi apa? Kalau nikmat tu tidak disyukuri, dia jadi apa? Kufur nikmat, of course. Benda tu jadi apa? Istidraj, betul. Istidraj tu maknanya Allah bagi tetapi bukan kerana Allah redha, bukan kerana Allah sayang, ya, tetapi sengaja Allah nak tengok makin bersyukur ke ataupun makin jauh pada agama. Makin jauh Allah ambil semua sekali. Boleh ya? Okey. Ada soalan lain silakan. Tan Sri, Asma, ada apa? Hadimah tu apa dia, sorry, minta maaf saya terlepas tadi. Yang pertama li tu adalah preposition. Makna dia. Yalah, li tu faham dulu, li tu preposition, makna dia untuk, li kan macam lahum, same thing. Lahum kan untuk mereka ataupun bagi mereka. Li sama, untuk atau bagi. Ahadi salah seorang, ya. Ahad, ya. Dalam konteks ni ahad tu salah seorang. Dalam konteks qul huwallahu ahad tu esa, ya. Makna bertukar mengikut konteks, tetapi tak jauh lah, tak lari lah, ya. Sebab memang Allah tu the one and only kan. Dia sama juga, daripada dua beradik ni salah seorang saja yang dapat. Li ahadi. Pasal apa baca ahadi? Pasal dia ada preposition. Lepas preposition dia mesti kasrah sebab dia singular noun. Ahad tu kan singular noun. Bila singular noun dia kasrah lah. Ya. Kemudian hima. Ya, hima apa? Hima adalah pronoun untuk dual. Hima tu pronoun untuk dual. Apa soalan nak tanya kat situ, Tan Sri? Makna Ustaz dah bagi. Anything that you want to ask, apa dia? Hima tu dari root word apa? Root word? Dia tak ada root word sebab dia pronoun. Okay. Macam who lah, macam who, home, hunna, ya, itu pronoun. Pronoun tu ganti nama. Mahima. Dia pronoun ganti nama, ya. Macam who contoh kan. Ya, who. Macam tadi home ni senang ni apa Tan Sri. Yang la home ni, la tu kan preposition. Bagi mereka. Home tu apa? Home tu pronoun. Tapi ini pronoun untuk apa ni? Singular ke dual ke plural? Home. Plural. Kalau home plural. Bukan huma ke Ustaz? Apa dia? Ustaz, bukan huma ke kalau they plural tu bukan huma ke? Sini hima. Itu yang saya confuse Ustaz. Dua-dua boleh. Okey. Dalam nota kita huma. Itu yang saya confuse sikit. Okey, huma atau hima sama ya? Bagus soalan tu. Terima kasih Ustaz. Ya. Soalan dia,
Soalan dia, mengapa dia jadi hima? Okey, tu soalan dia. Kak Mazidah, you are right. Huma boleh, hima boleh. Sebab apa baca hima? Okey, sekarang kita jawab. Pasal apa? Okey, Kak Mazidah boleh mute. Sekarang ni kita tanya pada Haji Megat. Bagi tahu sebab apa baca hima bukan huma. Haji Megat. Sebab dal tu di bawah, baris bawah. Dia tak dengar. Sebab apa? Sebab dal tu baris bawah, kasrah. Li ahadihima. Kalau sebab dia ahadi. Bila ahadi dia tak boleh huma. Ahadi hima. Nampak tak Kak Mazidah? Ya. Haji Megat jawab tadi. Ya, pasal hima tu, pasal dia ikut depan tu. Kalau ahadi hima. Kalau ahadu Haji Megat, ahadu huma. Ahadu huma. Ahadu huma. Ahada hama. Betul? Tak ada. Ahada huma juga. Okey. Okey. Ikut rhyme lah. Dia ikut rhyme dia. Dia ikut rima. Okey. Faham Ustaz, faham. Okey, faham. Boleh ya? Okey. Siapa Ustaz nak dengar tuan-tuan ketawa dan senyum ya? Siapa lagi yang nak ketawa dan senyum? Tolong jawab. Siapa lagi? Saya lega Ustaz. Saya dah lama pecah kepala memikirkan pasal pronoun ni Ustaz sebenarnya. Hari ni saya lega dah dapat jawapan. Alhamdulillah. Pecah kepala tapi tengok kepala akak okey je, tak ada luka-luka pun. Menyimpan di dalam otak ni, sakit kepala fikir. Ya. So maknanya sekarang ni lega lah, okey lah. Daripada last week bila Tan Sri kena, saya kata, saya pun sakit kepala ni, mesti Tan Sri sakit kepala juga, saya fikir. Betul Tan Sri kan? Betul. Ya. Sekarang apa lagi? Apa lagi boleh bantu? Apa lagi? Nak tanya takut nanti Ustaz kata bodohnya Mazidah ni. Basic pronoun pun tak Ustaz faham. Tak pernah guna perkataan tu. Ustaz tak pernah guna perkataan tu. Saya lah fikir Ustaz. Tuan-tuan perempuan selalu kata, Ustaz, soalan saya ni silly question Ustaz. Soalan saya macam nampak bodoh. Ustaz tak cakap pun. Tuan-tuan yang cakap. I've never said that. Ya, understand. Kita terasa diri kita macam Ustaz. Jangan macam tu. Walaupun kita kena merendah diri, tapi jangan memperbodoh. Ustaz dah guna perkataan tu dah. Kita kena merendah diri, tapi jangan memperbodohkan diri. Sebab apa tahu Ustaz? Pronoun ni adalah basic things in Arabic. Jadi bila kita tak dapat tu, kita rasa, basic thing pun tak tahu ke lagi? Macam tu lah saya rasa diri saya. Gitulah Ustaz. Tapi hari ni dah lega dah. Okey, silakan Kak Sajidah, What's your question? Silakan Kak Sajidah. Silakan. Mute. Unmute dulu. Kak Sajidah tak unmute tu. Dia angkat tangan. Ustaz nampak dia angkat tangan. Unmute. Untuk semua jamaah, Kak Sajidah daripada Melaka. Ni student kita daripada Melaka. Dia nak tanya soalan tapi mungkin ada siapa-siapa boleh bantu tak Kak Sajidah tu? Suruh dia unmute supaya dia boleh tanya soalan. Ustaz tak dengar? Tuan-tuan dengar tak dia cakap? Tak dengar kan? Tak dengar. Nanti saya call dia Ustaz. Cuba call dia. Dia ada hantar mesej Ustaz. Dia kata dia tersilap. Tersilap apa? Tersilap nak tanya. Tertekan kot. Tak apalah. Maaf tersilap. Anyway, apa ni, Kak Sajidah, tak apa Kak Sajidah. Walaupun tersilap tekan, Kak Sajidah okey tak? Faham tak apa yang kita bincang ni? Boleh tak? Ke macam mana? Kak Sajidah ni dia pakai handphone baru ni. Mungkin dia tak mahir lagi menggunakan handphone baru dia. Okey, tak apalah. Jadi orang lain silakan. Apa nak tanya? Ada apa yang boleh Ustaz bantu? Silakan. Nak bagi betul-betul faham. Silakan. Apa ada. Ustaz tadi hima huma nak ikutkan rhyme tu tadi.
Ya. Laahidihima. Okey. Kalau dia antuma dengan kalau antuma, kalau dia antuma, boleh tak dia jadi intuma? Kalau laahidi, macam mana nak cakap tu, Ustaz? Dia tak boleh pasal Tak boleh. sekarang ni Tak boleh. Kak Mazidah, Kak Mazidah dah campurkan antara attach dengan detach. Okey. Kalau dia antuma, Ustaz, kita cantumkan antuma dia. Ya, okey. Kalau kita nak cantumkan, detachkan laahadi dengan antuma, dia jadi apa, Ustaz? Dia jadi li, bukan la, belakang li. Li ahadi. Li ahadi. Ya. Jadi kalau apa kita panggil, ya? Kalau antuma tu kalau dia stand alone kan? Antuma kan? Yes. Dua orang. Kalau dia tak stand alone. Kalau dia tak stand alone. Okey. Kalau dia attach jadi li ahadi kuma. Tak boleh kima, tak boleh. Okey. Jadi kuma. Ya. Dia tak boleh baca, dia tak ikut rhyme. Okey. Untuk kom dia tak boleh jadi kim, dia tak boleh jadi kima, tak boleh. Okey. Ya, Jadi kum. Dia tetap kuma. Laahadikuma, ya? Bukan la, li. Sorry. Li ahadikuma. Betul? Ya, li ahadikuma. Okey. Okey, thanks Ustaz. Thanks. Ya, sama. Okey, ya. Ya, orang lain silakan. Ya, nampaknya Kak dah mula apa kita kata, ya, mula mendapat pencerahan dah tu. Ya, dah mula cerah. Dah boleh nampak lah apa ni lining dekat tengah-tengah jalan tu dah nampak lah. Alhamdulillah. Silver lining nampak, ya. Dia punya lining kat tengah-tengah jalan. Tuan-tuan sila tanyalah tuan-tuan, ya, sebab Ustaz nak bagi tuan-tuan faham. Ya, Ustaz tahu yang dah faham tu okey, tak ada hal. Ya. Ustaz ulanglah ya sekali lagi. Wadrib ini adalah command form, amar. Command form. Ya, macam mana kita nak tahu dia command form? Untuk singular biasanya huruf terakhir sukun. Wadrib. Ya, dia tak boleh baca wadribu, wadribi, wadriba, tak boleh. Dia mesti sukun. Wadrib. Maknanya tu command form lah tu. Tapi untuk singular, ya, singular. Lahum kita tahu la di awal adalah preposition. Lahum bagi mereka, ya. Home tadi Tan Sri tanya. Kalau home ni untuk plural, home. Tapi kalau dia dual, kita panggil huma ataupun hima. Ya, jadi dia ada dua. Huma boleh, hima boleh. Ya, macam home juga. Ya, kadang-kadang dia boleh him. Ya, kalau alai him. Dia tak boleh alai home, tak boleh. Ya, Kak Mazidah, ya. Kalau lahum, preposition dia la kan, lahum. Tapi kalau preposition dia ala, dia tak jadi alaihum, tak boleh. Alaihim. Ala. Is it because ala tu preposition? Ala jadi kena kasrah, him. Bukan? Nothing to do with that. Tak, bukan sebab tu. Sebab memang bukan sebab bacaan ni rhyme. Because of the rhyme. Macam nak kata rhyme sangat pun tak juga. Ya, tapi sebab dia ya kat situ alai dia tak boleh jadi alaihum. Dia mesti alaihim. Yes. Ya. Alaihim. Okey. Ghairil maghdubi alaihim. Baca Fatihah. Ya, apa ni? Ghairil maghdubi alaihim. Yes. Okey. Tak boleh baca alaihum. Walaupun adalah qiraat baca, tapi qiraat tu qiraat yang tak popular di kalangan kita lah. Mesti alaihim. Tapi kalau lahum kulubun, lahum. Tak boleh baca lihum, tak boleh. Ya. Okey, selesai. Masalah dia jadi objek yang pertama sebab dia singular objek, jadi boleh tanwin fathah. Rajulaini dia objek juga, dia second objek, ya, sebab apa ni perkataan idrib tu, ya, dia boleh dua-dua, ya. Jadi bila dia boleh dua-dua, ya, dia boleh dua objek, ya, maka rajulaini dia objek. Tapi sebab dia dual, ya, dia dual noun, ya, dual noun, maka tak boleh baca rajulani, tak boleh, kena baca rajulaini. Azan, ya, azan. Kita bagi laluan kejap lah, azan, ya.
Okey, ada apa-apa soalan? Silakan. Tak ada ya. So kalau tak ada, kita dah bagi contoh ya. Rajulai ni dia adalah apa? Dia adalah apa ni? Dual noun. Ya, dual noun kalau objek kena baca dengan ya nun. Kalau masalan sebab dia singular noun, dia boleh baca dengan tanwin fathah ya. Jadi balik kepada konsep-konsep asal kita ni ya. Rajulun, rajulani. Ya, singular plural. Rajulan, rajulaini. Rajulin, rajulaini. Ya, sama. Okey, kemudian ja'alna dia adalah past tense verb ya, dan dia dia attach dengan dua dia, pelaku dia ialah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kami tu asalnya nahnu, tapi nahnu tu kalau dia detach, kalau dia stand alone. Tapi kalau kita attachkan dia dengan ja'ala, dia jadi ja'alna. Jadi na di belakang untuk kami, yakni Allah. Kalau Allah nak kata aku, boleh juga saya, ja'altu. Ja'altu daripada ana. Ana tu stand alone. Tapi kalau kita attachkan dia, kita combinekan dia, dia jadi ja'altu. Di sini ja'alna menunjuk kebesaran Allah. Li ahadihima. Ya. Lam ni baris bawah. Ya. Li ahadihima. Cuma kalau kita guna traditional Arabic, ni Ustaz bagi tahu saja. Ya. Bila kita type dengan traditional Arabic, ada kelemahan traditional Arabic ni. Kalau kita letak lam ni baris bawah, dia punya bentuk dah jadi kacau sikit. Sebab tu Ustaz tak letak. Purposely Ustaz tak letak apa baris bawah untuk lam. Sebab dia akan kacau dia punya formation tu. Ya. Jadi Ustaz tak letak. Jadi sebab nanti mesti akan tanya punya. Kalau Ustaz letak lam ni baris bawah kan senang Ustaz. Sebab tu Kak Mazidah dah baca berapa kali tersalah baca. La ahadi kan. Bukan la ahadi. Li ahadi. Ya. Kerana purposely Ustaz tak letak. Pasal kalau letak dia akan kacau bentuk dia. Ya, itu masalah dengan kalau kita guna font traditional Arabic. Kalau kita guna Arabic transparent, sama je tuan-tuan. Ya, pun ada masalah dia. Dekat perkataan lain. Itulah isu dia. So, li ahadi, li preposition, ahadi, kerana noun selepas preposition, dia mesti baris bawah, ahadi. Ya. Haji Megat, pasal apa tak boleh letak tanwin dekat ahadi ni? Haji Megat? Pasal apa tak boleh letak li ahadin hima? Pasal apa tak boleh letak tanwin dekat ahad? Tak tahu saya kenapa tak boleh li ahadin. Oh, pasal dia nak sambung dengan hima tu. Jadi maknanya li ahad. Ahad tu jadi apa noun tu? Ahad jadi apa ya? Objek, genitif.
Dia memang genitif. Dia bukan objek. Objek fathah. Ahadi ni genitif. Genitif mesti kasrah. The question is, mengapa ahadi bukan ahadin? Ahadin. Cuba tak apa. Salah tak apa. Kita betulkan. Bukan apa ni? Sebab apa? Mudhafun ilaih bukan ya? Bukan ya? Betul lah. Itu lah jawapan dia. Ya? Jawapan dia pasal ahadi itu adalah first noun. Cuba tengok preposition li plus genitive noun ahadi, ya, plus pronoun hima. Ini second noun. Kalau hima tu second noun, ahadi tu mesti first noun. Memang Ustaz tak letak. Ya. Kalau letak semua tuan-tuan, tak banyak benda lah tuan-tuan kena figure out, ya. Jadi ada benda yang kadang kita tak letak. Satu pasal kolom ni besar sangat dah. Ya, cuba tengok Ustaz dah tarik sampai ke tepi tu, ya. Kalau tambah lagi dia jadi manjang, tak sesuai. Tak masuk dalam kita punya ni nanti page, ya. Jadi sebab tu Ustaz tak letak dia sebagai first noun. Dia sebenarnya preposition, tengok kolom ke atas, preposition li plus genitive noun, plus. Ya, plus tu campur kan? Campur dengan ahadi. Ahadi tu adalah genitive noun, dibaca dengan baris bawah li ahadi. Tapi tak boleh baca dengan tanwin kerana dia adalah first noun. First noun tak boleh alif lam dan tak boleh tanwin. Kita dah setuju dah. Ya, never put alif lam, never put tanwin. Ya, second noun, ya. Second noun boleh, tapi second noun dia pronoun. Pronoun adalah abnormal. Bila dia abnormal, ya, dia tak boleh ditanwin juga, tak boleh. Tak boleh letak alif lam. Mana pronoun letak alif lam? Ya, mana boleh letak tanwin. Jadi kita hanya boleh tukar dia punya baris hanya kerana nak meraihkan rhyme pada ahadi. Sebab dia ahadi hima. Boleh tak baca ahadi huma? Tak boleh. Ahadi hima. Okey, jannatain sekali lagi. Seperti mana rajulaini adalah objek, ya, rajulaini objek, jannatain pun objek juga, ya. Kalau rajulaini objek kepada wadrib, tapi kalau jannatain objek kepada ja'alna. Ya, dua-dua adalah verb. Sama ada dia command form verb ataupun dia dalam bentuk past tense verb. Ya, dua-dua adalah dual noun. Jannatain, rajulain. Ya, dua-dua adalah dual noun. Ya. Min kita tahu, min adalah one of the 9 preposition. Yang datang selepas min, ya, adalah genitive noun dan dia dalam bentuk plural. A'nabin. A'nabin di sini bukan plural dari segi banyak jumlah dia saja, tetapi variety, kepelbagaian. Ya, macam dosa juga, ya. Bila Allah ampunkan dosa, ya, Allah kata zunub, yaghfiruz zunub. Allah ampunkan dosa-dosa kerana dosa kita pelbagai. Ada dosa durhaka pada mak ayah, ya, dosa pada manusia, dosa pada Allah, ya, dosa pada kaum keluarga, macam-macam dosa dia. Sebab tu bila Allah nak ampun, Allah boleh ampun semua dosa-dosa tu. Kepelbagaian dosa. Sama di sini, kepelbagaian buah anggur. Okey, tuan-tuan, ada apa soalan? Silakan. Ya. Sebelum kita masuk contoh yang lain. Ada apa nak tanya? Ya. Mana yang lain hari ni tak dengar, ya. Kak Yam ada soalan apa, Kak Yam? Tak pernah dengar suara Kak Yam. Ya. Tak lagi. Silakan. Ya. Tak dengar? Unmute. Silakan. Tak dengar? Sebab, betul tak? Tak dengar lah. Kuat sikit. Okey. Untuk pronoun huwa yang he, lelaki, ya, he, dengan pronoun hiya, she, kalau kita baca Al-Quran, kebanyakannya kita akan jumpa instead of huwa, kita jumpa who saja ataupun kita jumpa he saja. Am I right? Sebab dia dah detachkan benda tu. Betul? Is it because of detachment? Jadi huwa. Betul Ustaz, ya? Betul. Okey. Maknanya huwa tu stand alone ataupun detached. Yes. Who ataupun he adalah attached, ya, attached. Betul lah tu. Correct. Okey. Terima kasih Ustaz. Baru azan ke? Lambat tu azan.
azan kali kedua Ustaz sebelum solat. Sebab saya ni ikut contoh mamak dia. ni. Oh, Okey, di Ustaz. Segambut Dalam ya. Ya. Ustaz, apa ni kuliah subuh perdana pagi besok di Masjid Segambut Dalam? Pagi besok? Saya Pagi boleh besok. dengar lah pagi besok. Hari tu saya dah dengar dah sekali Ustaz. Saya melompat-lompat Pagi suka besok. saya cakap dengan mak saya. Ustaz saya. Sebab Segambut Dalam buat majlis. Majlis apa ni lah. Ya, majlis apa ni. Apa kita panggil. Ya, mengingati baginda lah. Ya. Jadi Ustaz isi kuliah subuh pagi besok. Maulidul Rasul. Jadi kalau ada saya akan dengar Ustaz. siapa yang duduk dekat dengan Segambut, ya boleh datang kuliah subuh pagi besok. Ya. So ni Ustaz nak bagi Welcome to contoh ni, Segambut Ustaz. Ya. Welcome. Ya, okey. Thank you. Ni innahu ni, innahu. Nampak? Hu kan? Ada hu. Yes. Jadi hu tu ialah Correct. huwa. Asalnya huwa lah. Yes. Asalnya dia adalah huwa. Ya. Kalau dia stand Yes. alone, huwa. Dia Huwa. macam kita kata qul huwallahu ahad. Tapi kalau dia apa? Kalau dia attach innahu, bukan innahuwa, bukan. Innahu. Ya. Kita memang banyak nampak hu atau hi tanpa waw dan tanpa ya itu Ustaz kan? Betul. Macam Jadi itulah ni satu kebanyakan contoh. yang kita nampak. Ya. Yes. Ni contoh innahu. Sekarang nak bagi contoh hi pula. Okey. Ni contoh dia. Ala qaumihi. Ada hi pula. Yes. Ya. Okey. Sekarang kita cerita. Ni belum cerita lagi sebenarnya. Tapi tak apalah, nak bagi tahu saja. Ala tu preposition. Semua orang tahu kan? One of the 9 preposition. Selepas preposition ada perkataan kaum. Ya. Mestilah kaum tu baris dia kasrah. Pasal dia noun after preposition. Kan? Jadi oleh kerana dia punya baris kasrah, patutnya tanwin ni ala qaumin. Tapi tak boleh letak qaumin sebab dia first noun. Ya, dia ada datang second noun dia. Mana second noun? He tu. Jadi he ni dibaca he kerana rhyme tu. Sebab ala qaumi, qaumi he. Tak boleh qaumi hu, tak boleh. Ya, Yes. tergeliat lidah orang Arab. Orang Melayu tak ada masalah, dia banyak makan sambal belacan. Jadi disebut betul. Ala qaumihu, tak ada susah pun. Orang Melayu memang tak susah, Arab susah. Jadi ala qaumihi. Tapi kalau innahu, ya, boleh tak bezakan dua tu? Tuan-tuan dan puan-puan, ya. Zinatihi, sekali lagi zinati, nampak? Zinati ni pun rhyme juga. Tadi kalau qaumihi, zinatihi. Pasal apa zinati baris bawah? Dia preposition, selepas preposition fi. Tadi ala preposition, fi preposition, lam preposition, ya. Ni contoh-contoh dia. Ya, ni belum pergi secara detail ya surah Al-Qasas, tapi sebab apa ni Kak Mazidah dah tanya, kita ra'ilah. Okey, ada apa soalan tuan-tuan? Ada apa nak tanya? Berdasar pada contoh yang kita dah bagi tadi. Ya. Silakan, ada apa nak tanya? Wadrib lahu masalan tadi. Ada apa-apa? Kalau tak ada Ustaz nak buat satu lagi contoh. Setakat ni okey? Okey Ustaz, boleh proceed. Saya Boleh proceed ya. Okey, kita ambil satu lagi contoh. Ya, yakni apa? Yakni ayat 33 pula. Tadi 32. Ayat 1 je selepas dia. Ayat 33, ya. Jadi ayat 33 kiltal jannatain. Jumpa sekali lagi. Tadi jannatain sama, ya. Yang ini jannatain sekali lagi. Tapi ada alif lam. Maknanya dual noun boleh letak alif lam. Boleh. Seperti mana apa kita panggil single noun boleh letak alif lam, bukan semua ya. Tapi banyak boleh letak, ya. Begitu juga dual noun boleh letak alif lam. Kita pergi contoh dia kat atas ya. Macam tadi kan. Rajulun boleh letak alif lam, boleh. Cuma tanwin kena buanglah. Rajulun ataupun ar-rajulu. Rajulan ar-rajula. Rajulin ar-rajuli. Boleh. Ya. Rajulan ni boleh letak alif lam, boleh. Boleh letak ar-rajula ini, boleh. Dan tidak mengubah apa-apa baris. Kalau letak alif lam pada rajula ni, rajula ini nombor 2, nombor 3 rajula ini tidak ada perubahan pada baris. Masukkan je alif lam kat situ, tak ada hal. Tapi kalau masuk alif lam pada singular noun, ya, tanwin kena buang. Sebab alif lam tak boleh duduk bersama, dia tak boleh coexist
dengan tanwin. Ya, itu memang pantang dia. Pantang daripada azali lagi tak boleh. Ya, pantang nenek moyang dia daripada dulu lagi. Kalau ada alif lam di depan aja, di awal, memang tanwin kena buang. So, instead of rajulun, ya, kita boleh baca ar-rajulu. Ar-rajulu, not tanwin. Tambah pada rajulan, ar-rajula. Tak ada tanwin. Tambah pada alif lam, rajulin, ar-rajuli. Tak boleh tanwin. Ya. Tapi kalau pada dual noun, boleh tambah saja alif lam. Ar-rajulani, ar-rajulaini, ar-rajulaini. Boleh. Ya. Okey, kita apply kan kepada bawah ni. Kiltal jannatain. Kilta ni jarang jumpa. Ya. Dalam Quran kadang kita jumpa perkataan kila. Ni, Ustaz bawa contoh di bawah. Contoh saja suratul Isra. Ya, ni cerita jangan angkat suara pada mak bapak. Ya. Jadi ceritanya ialah kalau mak bapak kita sampai umur tua, ya, maka kita tak boleh cakap kasar dengan dia. Ya, ada perkataan kilahuma. Ya, kilahuma. Kila maknanya kedua-dua mereka. Kila ni masuk kilahuma. Dengan kilta ni Kilahuma. sama makna. Makna dia sama. Kilahuma dengan kiltahuma ke kilta sama makna dia. Beza dia, ya, kila yang Ustaz wariskan ni, yang daripada Al-Isra ayat 23 ni, kila ni tuan-tuan dan puan-puan, kila ni untuk masculine. Kilta ni untuk feminin. Itu je beza dia. Tapi dua-dua bermakna dual. Dua-dua tu dual. Boleh tak? Ya, dua-dua tu adalah dual. Boleh tak? Boleh faham tak? Ulang balik Ustaz, tolong. Yang mana? Kilta dengan apa tadi? Dual? Kila. Kila Kalau and kilta. Kila maknanya kedua-dua juga. Kedua-dua. Okey. Ya. Kilta pun kedua-duanya juga. Cuma kilta untuk feminin, kila untuk masculine. Okey. Ya. Alright. Jadi yang kita nak fokus sebab dia suratul Kahfi ialah pada kilta dulu. Kilta apa makna kilta? Kilta ni noun tak? Ya, dia noun. Dia dual noun. Kilta, ya. Jadi kilta maknanya kedua-duanya. Kedua-duanya tu apa? Kedua-dua taman tadi lah. Ya, kedua-dua kebun. Kebun apa tadi tuan-tuan? Kebun apa? Kebun anggur. Kedua-dua kebun anggur itu Allah nak kata al-jannatain kan dua kebun. Ya, tapi ada alif lam. Pasal kita dah sebut tadi. Tadi kita dah bagi tahu yang abang dia dapat dua kebun. Allah jadikan dua kebun. So now kita merujuk kepada kedua-dua kebun tu. So both of the orchards, ya, kedua-dua orchard tu, kedua-dua kebun tu, sebab tu ada alif lam. Pasal we are referring to something that we have talked about. Ya, kita dah cerita tentang kebun yang kita dah bagi tahu tadi dah. Allah dah cerita. Sebab tu sekarang ni ada alif lam. Pasal dia dah specified dah. Ya, dia dah spesifik merujuk kepada dua-dua kebun tu. Yang abang tu punya. Yang abang yang tak beriman tadi tu. Ya. Jadi kiltal jannatain, kedua-dua kebun itu, kilta kedua-dua, ya, is a noun. Al jannatain dua-dua kebun, ya. Kilta tadi kedua-dua, al jannatain dua kebun, ya. Atat ukula. Ya, atat ukulaha. Ni Ustaz pisahkan saja nak bagi senang faham. Atat, ya, atat maknanya atat. Kita dah baca. Ini adalah, ya, verb yang keberapa tu, ya. Ata. Kita dah belajar dah dulu. Ya, dalam buku yang keberapa tu, ya, unlocking jugalah, ya. Cuma tak ingat contoh yang keberapa, ya. Tu tuan-tuan boleh tengok baliklah. Ya, contoh apa kita panggil? Contoh noun, ya, contoh verb. Ya, contoh verb. Tak ingat, ya, verb yang keberapa tu, ya, tapi dah belajarlah. Ata, ya. Siapa boleh ingat balik, tolong bagi tahulah kalau jumpa. Ya. Ke-11. Verb yang ke-11. Nombor apa? Nombor 11, ya. Okey, terima kasih. Surat 65 Ustaz. Ya, muka surat 65. Terima kasih. Ya, dia punya perkataannya ialah, ya, yang perkataannya ialah ata, ya, ata. Ya, ata. Okay. Apa makna tu telah datang?
Telah. Ya. Oh, bukan dia. Itu telah datang. Ini telah mendatangkan. Satu lagi. Oh. Itulah nombor 9 lah. Ata. To give. Nombor Is it? 9 ya. Ya, ata. Ya. Ata. Telah mendatangkan. Maknanya, kedua-dua kebun yang kita masukkan tadi, telah mendatangkan buah-buahannya. Ya, dia bukan telah datang. Bukan buah-buah tu datang. Ya. Jadi telah mendatangkan. Sebab pokok tu dia berbuah. Bila dia berbuah, maknanya dia mendatangkan buah. Ya, pokok tu lah yang mendatangkan buah. Allah lah, of course lah kan. Tapi Allah bagi buah-buahan tu datang melalui pokok tadi. Ya, jadi bukan buah-buah tu datang macam tu saja, melalui pokok tadi. Jadi atat, ya, bukan atat. Ya, jadi nombor 9 dalam buku kita Unlocking the Word of the Quran. Unlocking, ya, buku Unlocking ni. Tuan-tuan boleh tengok buku Unlocking, buku nombor 2 ya. Ada muka surat yang ke-64, nombor 9, bukan nombor 11. Ya. Jadi kalau nombor 11 ata, kalau nombor 9 ata. Ya. Jadi beza. Sikit je beza je. Ata panjang. Sebab tu kita tengok ni ada tanda mad dekat sini ya. Atat kiltal jannataini atat ukulaha. Atat telah mendatang. Ini past tense ni. Ya, ni past tense. Kemudian ukula ni ialah objek. Ya, sebab tu dibaca dengan kasrah, dengan fathah, ya, dengan fathah. Dia adalah objek. Jadi ukula, tak boleh baca ukulu, tak boleh baca ukuli, tak boleh. Ya, kena baca dengan ukula. Ya, sebab dia adalah objek, ya. Jadi atat dia punya past tense, ukula dia punya noun, ya, dan dia adalah first noun. Sebab domir, ya. Ni tadi Kak Majidah tanya tadi kan. Kalau hu dah jumpa dah, innahu, ya, alaihi, ya. Yang ini pula. Kalau hu tu untuk he, lelaki, ya. Kalau untuk she, perempuan. Boleh, ya. Ada soalan silakan. Habis dah contoh. Ya, contoh untuk hari ni lah, ya. Ada contoh lain lagi, banyak lagi. Ya, tapi untuk yang berkait dengan dual, ya. Hari ni kita fokus kepada dual. Ya, kita fokus pada dual. Maknanya kita nak bagi tahu bahawasanya dalam Al-Quran ada singular noun, ya, single noun, dan ada dual noun. Termasuk juga ada plural noun. Ya. Ada soalan silakan secara umum saja. Ada apa nak tanya? Ada apa nak tanya? Ya, Kak Faridah tak ada hari ni? Ya. Ustaz, ukula tu apa Ustaz? Buah-buahan. Oh, buah-buahan. Okay. Dah pokok kan, ya, pokok anggur, ya, ataupun dua-dua kebun itu mendatangkan buah-buahan dia. Ya, buah-buahannya ada banyak dalam Quran, ada samarat, ada simar, ada macam-macam, ya. Tu kita tak pergi detail lagi lah. Tapi secara umum terjemahan ukula adalah buah-buahan yang boleh dimakan. Ya, ukula daripada perkataan akalah, maknanya buah-buahan yang confirm boleh makan. Sebab kalau kita sebut buah-buahan, ada buah-buahan yang nampak cantik tapi tak sedap dimakan. Mungkin dia pahit, ya, mungkin dia masam, ya. Tapi kalau ukula memang buah-buahan yang apa kita panggil, yang eatable lah, ya, edible, ya, dan sedap, ya. Kita enjoy makan. Sebab kita ingat tadi, ya, Allah bagi nikmat kepada abang dia ni, istidraj lah. Dahlah kebunnya luas, ya, anggurnya variety, ya. Kemudian buah-buahnya pula eatable, edible, ya. Maknanya nak bagi tahu nikmat tu bertimpa-timpa Allah bagi. Still dia kufur. Ya, dan akhirnya Allah cabut nikmat tu. Allah bakar dia punya kebun dia dengan mendatangkan kilat, ya, kepada kebun dia. Okey, ada soalan? Itu pronoun ke? Ya. Tu. Macam mana? Tu. Apa dia? Ukulaha. Ukulaha, ya. Second noun kan? Second noun, betul. Tetapi dia sebab dia pronoun, jadi tak nampaklah dia tu second noun. Tapi dia pronoun dia. Apa maksud dia? Dia pronoun, betul. Macam who tadi lah. Oh. She. Bukan he. Kalau he, who.
Tadi kita dah sebut dah. Okey. Tadi. From the word hiya kan Ustaz? From the word hiya. Kaumihi ni. Kalau kaumihi. Hi ni, yang ini orang putih panggil hi. Kebetulan dia pun hi juga. Bunyi Arabnya memang hi. Dia memang hi ni. Ya, tuan-tuan ketawa. Yang faham tu ketawalah, ya. Fi zinatihi. Hi juga, kebetulan hi. Dia memang hi in English. Ya. Dia bukan she, dia he, ya. Tetapi di bawah ni dia ha. Bila dia ha, dia merujuk kepada she. Ni ha ni she. Ya. Apa yang feminin di sini? Apa dia? Apa yang feminin di sini? Feminin. Apa feminin? Apa yang feminin? Kang. Apa yang feminin dalam ayatnya, tuan-tuan, perempuan? Apa? She. Jannatain. Malah feminin tu she, tapi she tu referring to what? Jannataini. Jannataini. Jannataini betul. Memang jannah tu memang muannas. Tengok yang asal. Tengok jannatun. Jannatain. Ni bukan male ya, salah ya. Ni female ya. Tolong tukar ya. Jannatun memang dia female. Ya? Jadi refers bila kita kata jannatain memang dua female. Ini satu taman, jannatan ni dua taman, tapi dia still female. Mana boleh singular dia female, tiba-tiba bila dia dual dia jadi male. Tak boleh. Jadi yang ha tu refers to the taman. Ya, ha tu refers to. Ya. Salah satu maknanya dia merujuk pada taman tu. Ya, maknanya dua-dua taman. Bukan satu taman tau, dua taman. Dua taman. Ya, tapi lebih tepat kita panggil kalau dekat dunia kebun lah, kebun. Sebab biasanya buah-buahan kebun. Tapi di syurga, ya, taman tu ada kebun dalam tu. Ada buah-buahan, ada pokok-pokok, ada belaka, ada sungai yang mengalir, semua. Dia komplit ni. Ya. Sebab tu Quran tak sebut kebun. Tak pernah dengar Quran kata kebun. Quran mesti sebut jannah. Jannatun, jannatan, jannatin. Ya, mesti jannataini, jannata ni. Dia bentuk dia semua taman. Tapi kita nak kena faham, taman dalam syurga tu dia bukan taman macam kita. Taman kita biasa bunga lah kan. Biasa orang tak letak buah. Kalau Ustaz tak tahulah, dah lama tak pergi taman-taman ni. Kalau tuan-tuan pergi Taman Tasik Perdana, ada pokok buah? Tak ada. Tak ada. Taman Tasik Titiwangsa ada pokok buah. Mesti tak adanya. Kalau ada pokok, bergaduh orang nanti. Ya. Sebab di masjid tanam pokok buah pun, ya, AJK dengan ini pun dah bertekak dah. Ya, dia kata dia dah cop buah tu. Dia kata buah yang mula-mula keluar tu dia punya. Mana boleh. Itu kan tanah masjid. Ya. Tapi di syurga tak ada masalah. Ya. Dia punya taman tu termasuklah orchard. Dia orchard dan garden juga. Ya. Sebab dalam kepala kita, bila kita kata garden tu, biasanya garden tu, ya, taman bunga lah. Taman binatang, itu kita panggil garden. Ya. Tapi kalau bahasa Quran, dia merujuk pada semua. Ya. Dia is a complete set lah. Ya. Dia is a combination of all. Ya. Varieties dalam tu. Okey, ada lain? Silakan. Apa soalan Ustaz, dia? Nak tanya Ustaz. Adakah yang maksud kilta, ta ni kan Ustaz kata feminin, ta ni dia merujuk kepada al-jannatain ni kan? Betul ke? Betul. So yang ha ni dia merujuk kepada ukula tu ke? Sebab tu ada dua-dua pendapat tu. Dua-dua pendapat tu ada. Ya, buah-buahannya tu buah-buahan apa, ya? Tapi yang lebih tepat, sebahagian para ulama tafsir sebut balik kepada taman tadi. Kedua-dua Ustaz terjemah ya. Kilta, kedua-dua al-jannatain, taman itu, ya, dia mendatangkan buah-buahannya. Jadi buah-buahannya ya. Sebab tu kata mereka buah-buahannya tu buah-buahan taman tadilah. Buah-buahan taman tadi, ya. Taman tu yang ada pokok, daripada pokok tu menghasilkan buah. Ya. Sebab dia adalah muannasnya, dia feminin. Itu antara maknalah, ya. Dua-dua ha dengan yang subjek kat belakang kilta ni, dua-dua ni rujuk pada jannatain ni lah. Sepatutnya. Ya. Tapi kalau kita nak kembalikan kepada ukul boleh. Sebab ukul tu in Arabic, ukul tu is a feminine noun. Feminin juga. Dia feminin. Pun dia tak salah juga.
Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Semua macam tadi lah ya. Cenderung ke mana ya. Sebab kadang-kadang dua-dua tu boleh dirujuk ya. Dia kata dia kembali kepada ukul. Pasal ukul yang lebih dekat. Okey ya, ada soalan lain silakan. Ada apa sebelum kita tamat? Kak Masyitah ada apa? Kak Masyitah? Tak ada Ustaz. Itulah exhausted hari ni Ustaz. Semalam pergi cycling itulah. Tak apa, kena buat revision banyak-banyak dulu Ustaz. Kena buat revision. Tapi secara umum Ustaz boleh faham kan? InsyaAllah. Ya, dia tak complicated sangat pun ya. Okey, orang lain silakan. Sebelum kita tamat ada apa? Ustaz, apa ni? Ya. Ha tu singular kan? Dia kenapa? Tu singular, tapi untuk feminin dia boleh juga dual dan plural, boleh. Dia special ha ni. Okey. Dia boleh dua-dua ya. Macam kita kata hunna pun boleh, tapi hunna biasanya untuk apa ni manusia ya, untuk jin ya, untuk syaitan. Pasal dia berakal. Ya, sebab bila kita sebut pokok dia tak berakal. Jadi dia boleh guna ha saja. Dan ha tu tidak semesti merujuk kepada singular. Ha tu boleh rujuk kepada plural ataupun dual juga. Dia complicated sikit tapi macam itulah Haji Megat kena terima bahawasanya ha ni umum. Ya. Dalam konteks feminin ha tu boleh jadi mana-mana feminin. Singular pun boleh sebab ya semua tu adalah feminin. Sama ada dia singular noun pun feminin, ya. Kalau dia dual noun pun feminin, kalau dia plural pun feminin. Sebab tu boleh guna ha tu. Tak payah tukar ukulaha, ukulahuma, ukulahunna, tak payah tukar. Kekalkan saja ha tu untuk memudahkan. Boleh ya? Untuk yang okey, ada lain? Tak lagi satu sekali tanya yang verb ata tu. Atat. Ya. Tapi asalnya kalau asal dia ata kan. Betul, nombor 9 ya. So Ustaz jadikan dia past tense sebab taruh ta tu nak menunjukkan benda yang feminin tu lah. Tambah ta di belakang dia memang past tense. Ata tu memang past tense. Kita tambah ta di belakang tu ya, bukan ustaz lah tambah, Allah lah tambah kan. Jadi penjelasan dia ialah kerana nak cerita pasal dua-dua taman tu. Dua-dua taman tu. So dia ada dan dua-dua taman tu memang feminin pun. Sebab tu kita tambah ta tu sebab dia feminin tu kan? Sebab dia feminin, betul. Okey, terima kasih. Ya, kalau dia masculine ya, kalau kita kata apa kita panggil? Kalau dua lelaki ata, tapi kalau dua taman atat. Ya, kalau dua perempuan atat, kalau dua lelaki ata. Ya, ata ya. Dia boleh jadi ata boleh juga ya. Tapi macam dalam sini ya, sebab dirujuk sebagai feminine noun. Jadi bila feminine noun je tambah tak di belakang. Macam kita kata Fatimah kan, bila Fatimah kalau asalnya kita kata Zahaba kan, Zahaba telah pergi. Tapi kalau Fatimah kan Zahabat. Kalau Fatimah kan Zahabat. Kalau Fatimah akalat, telah makan. Fatimah telah melihat ra'at, Fatimah telah baca qara'at ya, semua dalam bentuk apa? Semua dalam bentuk apa ni, ada tak ya maftuhah di belakang sebab dia adalah feminin. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama ya. Orang lain ada apa? Silakan sebelum kita tamat. Ada apa lagi? Ya. Kan orang ini ada soalan, silakan. Lama tak dengar suara ya. Tak ada. Tak ada ya. Terima kasih. Boleh faham ke ataupun samar-samar ke macam mana? InsyaAllah. InsyaAllah apa? Boleh. Boleh ya. Tolong ulang kaji ya. Ulang-ulang kaji balik tengok ya. Okey, lain-lain silakan ya. Ada apa? Kalau tak ada apa kita berhenti di sinilah ya. Kalau tak ada apa silakan Kak Masyitah atau Kak Mazidah ada apa-apa nak cakap sebelum tamat silakan. Tak ada Ustaz. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ustaz. Mazidah. Ya, sama-sama. Ya.
Jazakumullah Ustaz dan semua jemaah. Sini bising Ustaz, dah hujan lebat. Saya tak dengar apa-apa lagi. Okey. Wa antum jazakumullah khairan. Ya. Okey. Sama-sama jumpa minggu depan. Tolong buat lang gaji. Ya, ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Nazri. Terima kasih Nazri. Haji Nazri, terima kasih. Ya. Terima kasih semua. Ya, Tuan Terima kasih Tuan Haji Nazri. Puan Mazidah, Hajah Mazidah. Puan Masyita. Hmm.